Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih yang berusaha kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, Tuan Nazir, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari itu dalam bulan Ramadan, lama lah sebelum Covid dulu lah. Jadi ada satu orang dari Teluk Intan, dia telefon, dia kata dia balik daripada semayang tarawih, daripada masjid balik ke rumah dia, dia tengok ada benda putih terbang daripada pokok ke pokok, pokok ke pokok. Jadi dia tanya pada saya, apa benda tu Ustaz? Saya jawab, mana saya tahu, saya tak nampak. Nak kata hantu, nak kata syaitan, katanya dirantai dalam bulan Ramadan. Jadi yang terbang itu apa Ustaz? Saya jawab lagi sekali, mana saya tahu, saya tak tengok. Lain kali kalau nampak panggil saya cepat-cepat, sekarang juga saya datang nak tengok. Ada pula orang tanya, Ustaz, saya ni dalam bulan Ramadan, ya, kalau saya menguap, saya tak tutup mulut. Apa pasal pula setan kena rantai? Maka dia pun menguap dalam bulan Ramadan, tak ditutupnya mulut, siap berbunyi lagi. Kita kata, hei, tutup mulut, jangan bunyi. Setan tak ada, kata dia. Jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, kita akan menjawab, syaitan dibelenggu, syaitan dirantai, tapi masih buat jahat. Apa pasal? Syaitan dibelenggu, syaitan dirantai, apa pasal banyak lagi orang yang melakukan kejahatan? Baik tuan-tuan yang saya hormati, kita baca terlebih dahulu hadis muttafaqun alaih berkenaan dengan peristiwa syaitan dibelenggu. Hadis yang sangat popular sepanjang bulan Ramadan ni, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syaitan. Bila datang saja Ramadan, idza jaa, bila datang saja Ramadan, ada tiga perkara yang akan berlaku. Pertama, dibukakan pintu-pintu syurga. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu syurga. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatil syaitan, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis ini di antara hadis-hadis yang popular sepanjang Ramadan. Hadis yang paling popular, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini ialah hadis yang kedua popular lah selepas hadis siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Baik tuan-tuan yang saya hormati, kata Rasulullah, bila datang sahaja Ramadan, ada tiga benda akan berlaku. Pertama, dibukakan pintu syurga. Kedua, ditutup pintu neraka. Ketiga, dibelenggu syaitan. Baik, apa makna hadis ini? Ulama-ulama membicarakan hadis ini. Ada ulama membicarakan hadis ini secara zahir hadis. Apa dia zahir hadis? Pintu syurga terbuka. Apa dia zahir hadis? Tutup pintu neraka. Apa dia zahir hadis? Syaitan dirantai. Itu nama dia zahir hadis. Tak payah dakwah, tak payah dakwi, tak payah takwil apa semua lagi. Dah kata buka syurga, bukalah. Dah tutup neraka, tutuplah. Dibelenggu setan, belenggulah. Tetapi ada ulama yang memberikan hakikat dia pula. Yang maksud dibuka pintu syurga, maksudnya terlalu banyak amalan-amalan yang kita buat yang membolehkan kita masuk syurga. Daripada puasa, nama dia siam, sehinggalah malam, nama dia qiyam. Semuanya menjurus ke syurga. Daripada zakat yang wajib sampailah
sedekah yang sunat, maka membawa kepada syurga. Daripada baca Quran sehinggalah awak berzikir sepanjang Ramadan, membawa ke syurga. Awak bagi makan orang berbuka, membawa ke syurga. Sehinggalah bau mulut awak itu lebih wangi daripada kasturi. Semuanya membawa ke syurga. Seolah-olah pintu syurga terbuka luas kepada kita. Buat saja amalan, syurga untuk awak. Itu hakikat dia. Yang keduanya, disebabkan terlalu banyak kebaikan, sehinggalah tak ada siapa yang nak buat jahat sepanjang bulan Ramadan, maka pintu neraka ni seolah-olah tertutup. Tak ada siapa yang buat amalan masuk neraka. Amalan jahat yang membolehkan dia ke neraka. Bila dia nak mengumpat, dia kata aku puasa. Bila dia nak mencuri, dia kata aku puasa. Bila dia tak puasa, Allah nampak. Bila dia ya, dia kata Allah nampak. Tak jadi ya dia tuan. Maka yang ketiganya, dibelenggu syaitan. Syaitan tak mampu dah mengacau. Syaitan dah tak mampu dah menggoda orang-orang yang beriman. Sebab kuat dan sayangnya mereka kepada puasa, setan ni seolah-olah terbelenggu dah. Aku tak boleh buat apa dah. Tangan aku berikat, kaki aku berantai. Aku dah tak boleh buat apa-apa. Kerana apa? Kerana mereka berpuasa betul-betul. Syaitan pun serendah. Itu secara hakikat. Daripada zahir sehinggalah kepada hakikat, ulama-ulama membahaskan berkenaan hadis muttafaqun alaih tentang orang yang berpuasa, pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup, setan dibelenggu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, syaitan ini ada berapa? Ini dia tuan-tuan. Syaitan ni ada berapa? Syaitan ada dua jenis. Satu daripada jin, satu daripada manusia. Minal jinnati wan nas. Yang dibelenggu syaitan yang jin, yang tak nampak. Syaitan hak nampak ni dibelenggu. Ni kita ni manusia, kita ni setan. Ingat tu tuan-tuan. Pak siapa ada orang buat jahat sebab ada setan manusia yang ajak dia buat jahat. Engkau puasa Din? Puasa kita orang Islam. Macam terlepas kau puasa, macam aku tak tahu. Kau jangan nak ajak aku ponteng puasa. Aku tak ajak, cuma aku nak bagi tahu. Hari ni aku makan nasi kandar, bendi 2 ketul, kata dia. Dengar nasi kandar, bendi 2 ketul, nak makan tak makan, nak makan tak makan. Buka puasa Pak Karim, tuan-tuan. Tu nama dia Naya Pak Karim. Tuan-tuan ingat tak cerita tu? Cerita 18 puasa. Orang-orang yang tidak berpuasa hanya dengan digoda oleh yak-yak bendi 2 ketui. Buka puasa Pak Karim. Siapa yang tangkap dia orang tak puasa tu? Saya. Naik beh mayat pergi tangkap tuan-tuan. Yak-yak nama dia. Nampak tak? Setan manusia yang mengajak kita buat jahat. Yang dirantai, yang dibelenggu ialah syaitan, ia daripada kalangan jin. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, setiap Nabi dan Rasul ada syaitannya daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Maka ulama-ulama kata yang dibelenggu, yang dirantai, yang diikat, yang tak nampak. Tetapi setan yang nampak ni. Syaitan daripada kalangan manusia. Yang ni tuan-tuan. Ada setan yang mengajak pada kita bulan Ramadan jangan sembahyang masjid tu. Masjid tu kan dah ada aircon. Besar pula aircon dia, masya-Allah tuan-tuan. Bapak punya besar tuan-tuan. Kalau dulu saya datang tak ada lagi aircon ni. Sekarang subhanallah. Kalau dulu tak nak datang masjid, alasannya apa? Panas. Masjid Allah, Saidina Osman panas. Sebab tu aku tak tahan. Berpeluh sampai ke perut. Bila dah pasang aircon, mat datanglah sembahyang, dah ada aircon. Aku dah pergi kemarin, sejuk, tak tahan, nak kencing. Panas tak datang, sejuk tak datang. Dia ni ku smackdown kan.
Ini bagi kat John Cena tuan-tuan ni. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Orang macam ni yang akan menjadikan orang untuk tidak mau semayang. Jomlah semayang tarawih di masjid. Tak nak dia. Pasal apa? Dia tangan dia tu. Dia punya imam tu dia. Jomlah semayang di masjid berjemaah. Masjid korang tu lambat sangat. 10.30 baru habis. Esok aku kerja. Kalau pukul 9.15 habis, insya-Allah aku datang. Bila buat 9.15 habis, kenapa tak datang? Masjid korang tu cepat sangat. Aku tak sempat habis Fatihah. Asyik aku iakan nak wudu, dia rukuk. Asyik aku iakan nak wudu, dia rukuk. Aku baliklah. Itu tak guna punya imam. Ada saja tuan-tuan. Inilah nama dia syaitan manusia yang membisik perasaan was-was min syarril waswasil khannas. Banyak ni tuan-tuan ni. Siapa ceramah malam ni? Ustaz Kazim. Oh, jemput dia. Okey ke dia? Tak tahulah, aku rasa okey kot. Tapi aku tengok songkok dia, aku tak apa percaya lah. Astaghfirullahalazim. Paksa songkok pun jadi masalah tuan-tuan. Tak betul-betul dia belah mana kata dia tuan-tuan. Kok suka saya lah belah mana? Orang tanya saya, Ustaz belah mana Ustaz? Saya jawab boleh belah. Ustaz parti mana Ustaz? Saya jawab ada, saya ada parti. Nama dia parti Tupperware. Masih lagi bercakap soal belah mana, soal parti mana, dah duduk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, saya tadi dapat panggilan telefon. Ustaz, nak bagi tahu. Ya. Saya dapat pergi haji Ustaz. Rayuan saya dapat Ustaz. Nangis dia. Dapat rayuan Ustaz, alhamdulillah. Tuan-tuan, ada orang dia dapat panggilan haji, dia pergi check up di hospital, di klinik, buat dengan report. Bila cek darah 22. Diabetes dia, bacaan gula 22. Doktor kata saya tak boleh sign. Awak kena balik turunkan bacaan gula awak. Saya bagi tempoh awak 2 minggu. Bila pergi cek balik selepas 2 minggu, naik 27. Astaghfirullahalazim. Terus doktor pangkah tuan-tuan. Kasih pangkah lah. Tak boleh pergi tuan-tuan. Menangis hamba Allah. Yang pergi haji seronok, yang dapat tawaran alhamdulillah, yang tak dapat Allah menangis tak boleh pergi haji. Subhanallah. Saya ingat tuan-tuan, saya pergi haji tahun 2005. Masa tu umur saya 33. Bila dapat pergi buat doktor cek darah semua 11. Ustaz, saya tak dapat nak sign pada Ustaz. Ustaz kena turunkan 11. Oh semen. Jam mata lah. Oh tak boleh, saya amanah Ustaz. Balik tuan-tuan. Jadi amalan yang saya buat ialah ambil akar pandan. Ambil akar pandan, daun pandan tu, pokok pandan tu, ambil akar dia, basuh bersih-bersih, rebus, minum air dia. Bila pergi cek 6. Doktor pun sign, tapi lain kuning, bukan hijau. Ustaz, lain kuning tau. Kuning pun muning lah doktor, janji saja pergi Mekah sudah. Lain kuning. Jadi abang-abang yang bacaan gula tinggi, tolong ambil akar daun pandan, rebus, minum. Basuh dulu, jangan dengan tanah-tanah rebus. Itu langsung tak ke Mekah. Berpindah alam tu, sebelah tu je tuan-tuan tu. Yang mana faham, tak faham sudah. Akar daun pandan cukup bagus tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, sekarang ni kita seronok tengok orang pergi haji. Kita suka bila kita dapat pergi haji. Kenapa kita semua tak suka? Semua orang boleh puasa. Yang pergi haji ada namanya. Nama dia kota. Tuan-tuan buat elok-elok. Buat elok-elok tuan-tuan. Sebut elok-elok. Tentang hasil orang parit. Nyimbang dengan orang nyimbang parit. Nak ke mana? Buat apa? Tak ada apa-apa. Nampak tuan-tuan tu. Kalau belah Kedah tak apa. Kamu hang dapat ke pergi haji? Dapat dia ikut kota. Dapat nampak tu. Mai orang Perak
Atau kamu tak dapat ke hajinya? Atau udah penuh apa? Tak mana faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Ada udah penuh tak dapat lah, apa yang penuhnya? Atau apa kok tu dia. Kota lah juga. Jangan tuan-tuan faham orang Perak sebut kalau ke mana? Kalau kota sudah tuan-tuan. Ni parah ni. Yang mana faham, tak faham sudah. Bukan semua bahasa Perak tuan-tuan semuanya telemene, bukan. Ada orang tanya saya, Ustaz, mana? Ustaz, mana? Saya kata mana sekarang dekat Arab Saudi, An-Nasr. Tak pernah faham, tak faham. Mana pula kata dia. Tu Sadio mana? Tuan. Bukan semuanya bahasa Perak yelemene, bukan tuan. Serupalah KL. KL ni ya tak ya juga ya. Bukan. Ada perkataan yang tak boleh sebut macam itu. Permainan apa? Bola sepak. Permainan apa? Bola sepak. Orang KL sebut bola juga. Kau nak ke mana? Main bola. Bukan tuan-tuan. Kamu orang bandar Tun Razak ke, kamu segambut ke, tetap bola tuan-tuan. Nak main di mana? Stadium Merdeka. Jarang sebut Stadium Merdeka. Jarang tuan. Jadi kena belajar banyak bahasa tuan-tuan. Ini belasah. Engkau nak ke mana? Nak pergi haji. Oh dapat ke? Kotanya penuh. Dia bahasa lain tuan-tuan. Penampar dia orang Perak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bukan semua orang dapat pergi haji. Berbangga, bersyukur orang yang dapat pergi haji. Tetapi kenapa kita tak berbangga? Kita dapat menyumpai puasa, insya-Allah. Puasa juga termasuk dalam rukun. Ini orang pergi haji saja seronok. Yang nak puasa? Puasa baru je puasa. Dah datang balik Ramadan. Dia kena biar betul. Silap kalender ke? Nampak tu. Orang duk menyanyi lagu datang Ramadan seronok. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Seronok. Dia pula tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Ini parah ni tuan-tuan. Ada masalah besar ni tuan ni. Ini dia golongan setan tadi ni. Golongan setan ni dia bukan suka dengan puasa, dia bukan suka dengan ibadat, dan dia tak suka dengan ibadat. Orang lain buat ibadat pun dia tak suka. Ini masalah kita sekarang. Masalah kita sekarang ialah tak suka dengan ibadat orang lain. Dahlah kita tak nak buat ibadat. Dan kalau orang lain buat, kita tak suka. Ni sekarang ni penghujung Syaban. Apa kita buat? Jemputlah ke rumah selepas Zuhur nanti. Ada apa Tuan Haji? Adalah buat jamuan sikit nak nyambut Ramadan. Datang ya. Nak nyambut Ramadan, buatlah jamuan sikit. Rasulullah buat ke? Nabi Muhammad ada ke buat kenduri sambut Ramadan? Oh sudah. Nabi tak buat tau. Atau yang buat tu neraka engkau. Astagfirullahalazim. Ni parah ni tuan-tuan. Buat kenduri masuk neraka. La ilaha illallah. Ni yang kita jadi serba salah sekarang. Nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak buat tak buat. Kan kalau aku buatkan neraka pula. Saya di mana ke baru ni? Saya sebut, tadi ada TV tu. Belah sini pun ada TV, alhamdulillah. Bagus tu TV tu. Saya syukur tuan-tuan. Masjid kita ada TV, bagus. Tapi waktu semayang tutup. Jangan duk tulis pula. Ceramah perdana Ambar Ramadan. Oh Ustaz Kazim tengah semayang tu. Ingat pula tarikh dia. Mampus tuan-tuan. Siap baca lagi, luruskan saf, rapatkan saf insya-Allah tuan. Waktu semayang tutup lah. Ni dia ingat pula waktu maghrib 7:28. Oh sekarang lambat, tapi Ramadan rasa awal sikit kot, nampak tu. Okey tuan-tuan, saya cakap macam ini. Saya cakap dalam bulan Ramadan kita tadarus. Itu memang kita buatlah rutin tadarus. Tetapi muka yang sama je masuk tadarus. Haji Dola, Haji Din, Haji Usop, Haji Supian.
makin berkurang lagi ada. Sebab dah kembali ke rahmatullah. Nak ajak orang baru, cabaran. Sesiapa yang ingin menyertai tadarus, bolehlah beri nama kepada setiausaha masjid ni ya. Silakanlah ya. Sampai sekarang muka yang sama je. Ajak pula, mat. Masuklah tadarus. Tak apalah Haji. Kalau saya masuk tak khatam tadarus Pak Haji ni. Saya merangkak-rangkak. Dia takut nak masuk sebab dia takut orang tahu yang dia tak tahu baca Quran. Selama ni orang tengok dia macam pandai baca Quran. Bila semayang sah depan, ridak pula atas bahu. Ini alim ni. Oh hebat. Bila masuk tadarus sudah tuan-tuan. Dok wajadaka merangkak rupa dia. Ada pula Pak Ji tak sabar. Dia bawa lagu P. Ramlee pula. Bila larut malam Oh tuan-tuan, kena pula yang tegur tu pula garang. Wajadaka dal. 6 harakat. Wajada. Masuk malam kedua tak masuk dah tadarus. Keluar dia kumpulan. Dia baca kat penjuru belakang. Seorang-seorang dia. Wajada kau tu seorang-seorang dia tuan ni. Kita pergi tanya dia, "Mat, apa pasal keluar tadarus?" Ya, asal aku baca salah. Asal salah je aku baca. Baik aku baca seorang, betul semua. Eloklah Mat. Dipersilakan Mat. Memang betul semua Mat. Tujuan kita tadarus supaya ada orang tengok, ada orang semak, check and balance. Tetapi bagaimana kita nak ajak ramai-ramai macam malam ni baca? Senang je tuan-tuan. Television tu ada. Lepas sembahyang subuh misalnya. Baik, imam akan baca. Baik tuan-tuan, kita akan sambung ayat yang seterusnya. Semalam kita dah baca ayat ni, hari ni kita baca. Seorang pun tak bangun ambil Quran. Seorang pun tak bangun. Masing-masing tumpu kepada televisyen. Tulis besar-besar ayat dia. Innalladzina kafaru. Semua bergema ikut. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Semua baca. Yang lancar ke, yang tak lancar ke, yang gagap ke, yang tak boleh baca ke, dia boleh baca. Sebab imam dia baca 3 huruf, 3 perkataan, berhenti. Makmum sambung. 3 perkataan, berhenti. Makmum ulang. Lama-lama tuan-tuan, semua orang boleh tunggu. Dia yang tak lancar pun tunggu. Sebab ramai-ramai baca. Bukan orang tahu dia tak pandai. Dia begini, rawaun alai, nampak tuan-tuan. Dia tak payah selak, dia tak payah apa, dia tengok saja. Bayangkan tuan-tuan, satu hari selepas subuh 2 helai. Selepas zuhur 2 helai. Lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, tuan-tuan akan dapat 1 juzuk satu hari. Dan bila sebulan tuan-tuan dapat 30 juzuk. Hanya tulis, minta pihak media siarkan ayat Quran dekat televisyen saja. Tuan-tuan duduk saja baca. Dengung pun betul, panjang pun betul, wakaf pun betul. Pasal apa? Pasal imam kita hafiz, dia baca dengan betul. Bila saya cakap macam itu, Ustaz, Nabi Muhammad pernah tak buat macam itu? Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Saya bila dia tanya Nabi Muhammad buat tak lagu tu, saya kata terpulang kat hang lah. Bahasa kasar saya, mampu kat hang lah. Nak sebut mampu itu tak gamak, saya kata terpulang dekat you lah. You tak nak baca, sudah. You nak buat, sudah. Saya nak mengajar bagaimana mudahnya baca Quran. Saya nak mengajar hikmah macam mana nak mengajar orang baca Quran. Yang baru masuk Islam boleh baca, yang tergagap boleh baca, yang tak lancar pun boleh baca. Hanya dengan imam baca 3 perkataan sekali, makmum ulang. Selepas semayang kita dapat 2 helai. Dalam masa 5 minit habis 2 helai. Maka tuan-tuan kita dah dapat 1 juzuk sehari. Simple.
Sebab ada orang yang bila masuk tadarus, dia kira tu, satu kumpulan 5 ada 10, 50 orang. Peruntukan kain pelekat 40. Makna 10 tak dapat lah. Dia jumpa tau yang 10 yang tak dapat tu. Din, peruntukan kain pelekat untuk yang tadarus 40 je. Engkau lambat sikit daftar, so engkau tak dapat tau. Kesian hamba Allah tu. Cakap siang-siang, engkau tak dapat tau. Engkau jangan marah aku. Aku menjalankan tugas saja. Kalau tak cukup, tambahlah. Dia dah masuk tadarus tu pun dah sukar lah. Tapi tuan-tuan yang saya sebutkan tadi, kenapa yang kita jadi berat? Sebab kita tak menjadikan Ramadan ini seronok. Kita menjadikan Ramadan ini beban. Jom kita ubah menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Saya jumpa orang, Ramadan Karim. Ramadan Karim. Assalamualaikum Ramadan Karim. Seronok. Bagi orang tak faham, gila ke apa? Oh, Karim. Aku nama Kasim, bila masa Karim? Itulah nombor satu tanda-tanda kegembiraan, memberikan kegembiraan. Ramadan Karim. Ni macam malam ni. Malam ni yang kita buat ceramah malam ni nak mendatangkan seronok menyambut Ramadan. Yang kita buat kenduri menyambut Ramadan supaya rasa seronok dengan Ramadan. Bukannya saja-saja. Malam ni ada jamuan tuan cik. Allah. Tuan-tuan, seronoklah. Peruntukan untuk berapa ratus orang? 200 orang. Yang datang 500, Allah. 300 kompom tak dapat. Masya Allah, ni parah ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kadang-kadang bila kita semayang, isu sikit je. Bulan Ramadan ni dia sensitif. Pasal lapar. Setan tak ada, tapi pemarah dalam diri tu tak boleh nak dikawal. Yang jadi pemarah sangat ni pasal apa? Nafsu. Ammarah. Nafsu yang jahat dalam diri kita ni nak jadi marah saja tuan-tuan. Masjid tuan-tuan ni tak ada tiang tengah, okey lah. Ada setengah masjid tiang lagi ramai ada orang. Saya tanya dekat dia orang, kenapa tiang banyak? Senang sandar ustaz. Banyak betul tuan-tuan, dah roboh dah, ganti masjid baru dah. Tiang punya banyak. Saya tengok tiang ramai berdorang. Yang ada pun tak nampak sebab dia menyorok balik tiang. Bila kuliah ceramah dia nyorok balik tiang, dia tengok, dia tarik balik. Tengok, dia tarik balik tuan-tuan. Ni parah betul tuan-tuan ni. Ada orang dia dah cuk tiang tu dia punya. Asal kuliah maghrib, habis sembahyang maghrib, dia repak tiang tu dia punya. Satu hari ada orang main duduk sandar kat tiang dia. Dia tengking dalam masjid. Ini saya punya. Kenapa duduk? Kata dia. Oh, pucat lesi budak tu tak. Nasib baik budak tu tak jawab. Tak ada nama pak cik pun. Mana ada tiang pak cik? Oh, bengkel tuan-tuan. Sebab tu orang Perak sebut jangan main musim durian. Oi, musim durian jangan, boleh nampak. Musim durian banyak orang kaya tuan-tuan. Zaman nampak je. Sebab apa? Sebab zaman boleh bayar. Dia marah. Bulan Ramadan ni dia nak kontrol supaya hilang sifat pemarah, supaya hilang sifat kedekut. Bulan Ramadan ni hilang perkara-perkara yang bukan-bukan yang ada dalam diri kita. Nama dia hasad, nama dia pemarah, nama dia ujub, nama dia riak. Allah Ta'ala nak suruh kita ni kebumikan benda tu. Tu yang datang sebulan Ramadan. Tetapi kenapa bulan Ramadan makin riak? Sebab apa? Awak tu, dalam diri awak tu, awak belum buang lagi sifat-sifat buruk yang ada dalam diri awak. Sebab tu ada setengah orang kata, habis tu ustaz, setan memang dia belenggu, tapi kita yang setan ni ustaz. Ini masalah dia. Kadang-kadang kita nama riak. Ramai datang malam ni. Malam ni aku azan cantik punya. Baru dia orang tahu dia muazzam macam Mekah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergema tu macam Mekah. Habis azan, dia tanya tu imam, macam Mekah tak? Oh, nampak tak? Imam pun takut kena nampak dia pun, oi macam Mekah dia tak? Oh, sat lagi imam pula, tak apa. Tadi engkau azan, sekarang time aku pula. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Habis tu dia pula tanya Bilal, macam Mekah tak tuan-tuan? Dua-dua ni riak ni tuan-tuan ni. Tapi bukan imam sini lah, di Afrika ni tuan-tuan ni. Sepatutnya bulan Ramadan ni jadi tawaduk. Engkau dah lapar, engkau dah tak lalu nak berjalan dah, lapar dah. Riak tu dah tak ada baja dah. Riak tu dah tak ada disiram dengan baja dah. Mampus dah riak tu. Dengan puasa tu tuan-tuan. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, jangan tengok orang lain, tengok kita dulu. Tengok orang lain memanglah kita paling baik. Tengok kita dulu. Ada ujub. Ada ujub. Kita tengok jamuan berbuka puasa. Yang kita punya 400 orang datang. 5 jenis lauk. Yang semalam punya 2 jenis lauk. Baru dia orang tahu siapa buat jamuan buka puasa. 5 lauk puas makannya. Udang bukan sekat tidur, udang berdiri muka bagi makan. Dia duduk bercakap seorang-seorang dalam diri dia. Dialah paling bagus. Oh, sak tuan-tuan. Ni akak-akak datang semayang tarawih ni, pakai tudung segala Siti Rafi'ah. Lah, segala Siti Hafsah, tudung Vietnam, telekung Vietnam, bunga besar-besar pula. Allah. Baru dia orang tahu telekung bersulam. Nampak tuan-tuan? Jaga-jaga Kak Leha oi. Jaga, Masya Allah. Telekung jadi ujub. Yang ketiga apa dia? Sum'ah. Saya jadi imam tarawih, makmum kata apa je? Oh, dia orang suka. Dia orang kata macam Mekah, tak terasa 20 rakaat. Sedar-sedar habis je. Siapa tu? Haji Dolah. Dia tidur kat belakang tu. Saudara-saudara dah habis, memang tak terasa langsung. Astagfirullahalazim. Dia suka dengar apa feedback daripada orang. Dia orang puji tak makanan yang saya sponsor semalam? Dia orang puji tak? Oh, yang ni tuan-tuan, syaitan ni. Dia merosakkan amalan kita. Yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Yang kita ni jadi syaitan. Dalam diri kita ada penyakit, nama dia hasad. Dengki tengok imam. Dia je imam. Apa masalah kau? Apa masalah kau? Tak ada lah, macam dia je. Itu dengki, aku suka dia kan. Kita tak habis-habis dengki. Macam mana dapat laki macam itu? Hasim menderem ke? Isteri cantik, laki tua. Ini mesti kaya ni, reta macam ni. Ini reta macam ni. Tu nama dia dengki. Udah jodoh kak. Saya nak sebut satu perkataan pada tuan-tuan. Apa dia? Berdamailah dengan rezeki orang. Berdamailah dengan jodoh orang. Berdamailah dengan sesuatu ketentuan Tuhan. Tuan-tuan akan rasa tenteram hidup. Yang kita sekarang ni sebab tak berdamai dengan redha Allah, rezeki Allah, takdir Allah, tak redha. Macam mana dia dapat menantu cantik? Menantu aku pula dah, aduh. Macam mana dia dapat anak comel-comel? Anak aku ni, aduh. Macam mana dia beli kereta baru? Aku ni buruk je lagi. Rezeki dia, jodoh dia, anak dia, anugerah Allah. Awak pun ada anak, dia pun ada anak, masing-masing ada anugerah, cukup. Tapi tidak tuan-tuan, kita tak habis-habis dengan
nak bergaduh dengan takdir Allah, bergaduh dengan ketentuan Allah, akhirnya timbul satu penyakit, nama dia dengki. Sepatutnya dalam bulan Ramadan tak ada dengki-dengki, tak ada jealous. Ini dah duduk beratur, duduk bersila nak buka puasa, duduk bersila, satu hidang 4 orang ramai-ramai. Tiba-tiba lagi 2 minit nak masuk buka puasa, datang orang baru sampai musafir. Dah tahu buka puasa datang awal. Dia panggil kawan-kawan dia, rapat sikit, rapat. Rapat. Tak bagi masuk, tuan-tuan. Puasa apa tu? Rapat lagi. Nanti dia masuk senang-senang. Kita dah cuk daripada pukul 7 lagi. Pukul 7 kita dah datang. Dia lagi seminit tok-tok dah sampai. Dia rapatkan peha, tuan-tuan, begini duduk. Punya kedekut, tak nak kongsi. Apa salahnya daripada awak duduk bersila, akhirnya awak duduk bersimpuh macam tahiyat awal. Sila, Mat. Sini kosong lagi. Boleh. Nampak tak? Share. Kurma tak apa, kurma kau kongsi dengan aku. Engkau separuh, aku separuh. Allahu akbar, Allahu akbar, makan. Dia pun makan. Kongsi, punya baik hati. Habis dia makan separuh yang kita bagi dekat dia, dia buka pada poket dia. Ada pula spare kurma dia. Oh, sudah tuan-tuan. Ini pun parah juga ni tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi kalau boleh janganlah kedekut. Tuan-tuan, buka puasa tu besar pahala. Saya dengar masjid tuan-tuan ni belanja dia murah je, 2,000 je. Alhamdulillah. Tak tahulah berapa orang makan. Untuk berapa orang makan tu Haji 2,000 je. Tak tahu Ustaz, tak tahu. Saya buka puasa di rumah. Nasib baik dia jawab, saya buka puasa di rumah. Untuk berapa orang makan tu 2,000 tu? Tak tahu Ustaz, saya tak nak puasa. Itu lagi parah tu tuan-tuan tu. Tuan-tuan, saya buka puasa di sekolah saya, berbuka saja 6,800 satu malam. Sahur 1,800. Berbuka belanja dia 6,800. Berapa ramai buka puasa Ustaz? Beratus-ratus orang. Bersahur beratus orang datang. Cuma lauk bersahur kita buat 2 jenis je, sejenis je. Pasal pagi orang tak makan. Tuan-tuan, berapa ramai Ustaz buat bersahur? Saya buat untuk 400 orang ataupun 500 orang. Bila Ustaz buat? Bermula malam pertama Ramadan sampai malam akhir. Setiap malam, setiap pagi sahur disediakan percuma. Siapa nak datang, datang. Dan saya buat qiyam mulai bermula jam 4 pagi. 4 pagi qiyam, habis jam 5. Bila habis jam 5, keluar sahur. Masa qiyam mulai 400, masa sahur naik 500. Tak tahu dari mana datang 100. Wallahu a'lam. Ada saya halau, tadi semayang tak? Tadi semayang tak? Bla bla bla. Tak ada tuan-tuan. Makan bang, makan, tambah lagi. Bang, jom kita masuk iftar. Pahala banyak bang. Murah rezeki bang. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedekah harta sesiapa yang bersedekah. Ma naqasat, takkan mengusut, takkan susut harta sesiapa yang bersedekah. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan. Saya mula-mula buat sekolah saya tahun 2005. Waktu saya jamu orang makan, saya buat sekolah saya, pondok saya 16 orang aja duduk. Mula-mula saya buat qiyam mulai 8 orang aja mai sembahyang. Tetapi bila kita buat jamuan, bila kita buat kenuri, wa at'imut ta'am, bagi makan, sekarang saya tak payah dah bagi makan, orang sponsor. Orang sponsor. Pasal apa? Rezeki bertambah. Dan yang paling saya seronok tuan-tuan, yang bersedekah buka puasa bukan orang Islam. Dia orang pun masuk juga. Saya pun mau sedekah Ustaz. Rajin mau sedekah apa? Itu buka puasa.
Boleh. Mr. Lim, saya pun mau sedekah Ustaz. Kira macam zakat lah. Zakat pun zakat lah, aku suka hang lah. Lah tuan-tuan, yang tu berbuka, bukan orang Islam je datang, yang bukan Islam pun datang. Bukan hanya kita. Sebab tu saya suka bila tuan-tuan ni buat jamuan buka puasa. Buka lah. Satu orang yang makan jamuan kita, satu pahala kita dapat. Dua pahala. 3 orang, 3 pahala. 10 orang, 10 pahala. 100, 400. Yang Allah nak bagi pintu syurga daripada Ar-Rayyan, yang Allah Ta'ala nak hapuskan dosa, yang Allah Ta'ala kata puasa ni untuk aku dan aku yang akan balas puasa engkau. Tiba-tiba kita satu hari dapat 400 pahala puasa dengan sebab buat jamuan iftar. Banyak tu Ustaz. Ya, macam kita orang puasa, kita orang makan dia orang punya jamuan. So pahala kita transfer pada dia ke Ustaz? Tak ada transfer. Pahala akak tetap dapat. Sebab Ustaz cakap tadi, kalau seorang buka puasa, jadi pahala pun dapat satu dekat dia. So akak takutlah bila kita orang makan, dapat dekat dia free je. Tak, akak belasah makan kak, pahala akak tak berkurang. Oh, silap akak lah. Selama ni akak tak nak makan Ustaz, bawa bekal pada rumah Ustaz. Dia duduk dalam kereta dengan isteri dia. Lihat, abang kira tadi yang buka puasa dengan kita 400 orang. Lihat, ramai abang tu lah. Alhamdulillah, belanja 2,000 je, 400 orang. Alhamdulillah, banyak pahala kita. Alhamdulillah abang. Tu yang abang tak puasa tu hari ni. 400 pahala pun banyak dah kata dia. Tak payah puasa pun tak apa dah. Eloklah tuan-tuan, orang macam ni rendamlah air kolah tuan-tuan. Dia tak puasa nak letak mana pahala dia? Tuan-tuan yang saya muliakan, jangan kita sekali-kali anggap bila kita bagi sedekah berbuka puasa sia-sia aja. Cuba tengok orang-orang Arab tuan-tuan. Bila nak buka puasa, panggil orang. Dia letak makanan dia, bawa cerek dia, bawa roti dia, bawa kurma dia, bawa plastik dia. Yalah Muhammad. Yalah tak ada. Muhammad. Dia jerkah kita ingat dia marah. Muhammad, tak boleh nak. Ini sini. Kita duk tunggu kawan kita 4 orang hujung tu. Din. Kita kata tak ada kawan saya panggil. Ya Allah, duduk ya Allah. Ini sini. Gila betul tuan-tuan. Dia punya suruh makan, dia punya. Kita pun duduk, tapi mata duk tengok kawan kita. Ramai lah. Kita berbangun pelan-pelan pergi kat dia. Dia nampak pula dah tuan-tuan oi. Dia tampar, ya Allah, ijlis nak ada lu. Nangis tuan-tuan, celaka tu. Orang Arab punya berebut tuan-tuan oi, nak suruh buka puasa hak dia punya. Kenapa kita tak jadi seronok dengan Ramadan tuan-tuan? Itulah keseronokan Ramadan. Ini tidak. Hari ni jamuan buka puasa kita sponsor 8 siang kita bawa. Isi ni saya punya ni, isi penuh ni. Saya nak balik rumah ni. Ini pun penyakit juga. Mari makan. Okey, yang mana tak ni yang pada balance buat balik. Seronok tengok orang makan kan. Kerana apa? Itulah kegembiraan Ramadan. Kadang-kadang ialah setengah masjid tak sama. Saya punya surau sekolah saya umum. Okey, makan nasi, hidang dah makan dulu, makan. Kita sembahyang maghrib jam 8 malam. Makanlah apa-apa oi. Makan makcik-makcik tu. Sebab ada orang bila buka puasa, pengurusi umum, dia minta kepada semua jemaah buka puasa makan kurma saja ya, dan minum air ya. Nasi selepas maghrib. Minta kerjasama ya. Jangan makan nasi. Makan kurma aja dulu. Ketok-ketok makcik tu makan kurma tuan. Duk tengok je lauk ayam masak merah 4 ketul.
Yang sebelah sana 3 pada muka kita dia nampak. Agak-agak tuan-tuan lah, dia orang sembahyang maghrib tu khusyuk dah. Duk tengok air meleleh, air tebu meleleh, ais batu penuh meleleh. Tapi tak boleh minum lepas maghrib. Bayangkan tuan-tuan, tengah sembahyang tu, hari ni jamuan untuk 200 orang, yang datang sembahyang 400, 10 saf penuh. I say man, agak-agak siapa yang khusyuk? Orang belakang. Sik baik aku belakang. Habis salam kena cepat, lambat tak dapat. Yang paling menyesal soh depan. Silap duduk depan, ya Allah. Kebulurlah aku. Yang paling tawaduk dan tenang imam. Takkan dia orang tak simpan, Allah. Sebab tu imam dia relax. Dia doa panjang, zikir panjang, dia tahu dah hak dia punya ada, enggak? Allah, sebab tu saya punya simple, makanlah supaya menenangkan hati awak. Sebab ada orang yang mencuri jamuan berbuka ketika orang sedang sembahyang maghrib. Setan tu kan. Dia curi tuan. Makcik tu keluar tengok bahagian wanita, lauk dia yang 4 ketul tu hilang. Dah lah kita puasa, lauk pula hilang. Sabarlah upah, ambil lauk saya ni. Datang ke masjid bukan nak sembahyang, datang nak mencuri tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi bulan Ramadan ini bulan untuk melatih kita menurunkan nafsu kita. Jadi nafsu ni datang daripada mana ustaz? Panca indera ni, dia mari pada mata. Ni. Sebab tu mata ni kena kontrol sungguh bulan Ramadan. Nak kontrol dia buat apa ustaz? Baca Quran. Baca Quran. Jadi baik. Jadi baik. Ni tak puasa-puasa duk tengok pasal Ramadan. Macam-macam jenis pakaian datang. Daripada pahala puasa yang gemuk, mai ke maghrib kurus. Kena potong. Duk tengok paha orang. Duk tengok betih orang. Abang-abang, sayangi pahala anda. Jangan rosakkan dengan pandangan nafsu mata. Tengok yang baik-baik. Nak tengok isteri sendiri. InsyaAllah. Ustaz, kalau tengok isteri saya, ustaz pening ustaz. Kenapa? 78 dah ustaz. Ni masalah kita ni, hak isteri sendiri tak mau tengok, hak orang punya nak tengok. Jaga mata. Alhamdulillah ustaz, saya ni tak pernah ustaz keluar malam, keluar petang, keluar siang, Ramadan, pasar bazar, semua saya tak pergi ustaz. Bagus. Tapi abang tak selamat dengan menatang ni pula. Ni. Yang ni bahaya ni. Okey, tu macam mana ustaz? Nak lempar buang ke ustaz? Daripada lempar bagi kat saya. Ni, kalau nak tengok menatang ni, tengok dengan isteri, insya-Allah baik. Duk tengok, abang tengok apa bang? Ceramah Ustaz Kazim. Baiklah, isteri ada. Isteri pula tengkuk panjang begini tengok. Abang tengok siapa bang? Ustaz Wadi. Habis Ustaz Wadi siapa bang? Ustaz Azhar. Habis Ustaz Azhar gambar apa pula masuk tak tahu. Perempuan duk sengih-sengih. Allah. Dah lah bulan Ramadan kau pakai seksi pula. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepat tolak ke atas. Apa nak jadi budak? Isteri sebelah. Baiklah. Isteri pun ke dapur baca kopi. Dia cari balik. Cepatnya hilang pun kata dia. Ni parah ni tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan ni apa yang kita nak ganti? Kontrol mata kita ni, jangan jadi mata setan tuan-tuan. Duk cari aib orang, duk cari salah orang. Kita tengok Quran, tengok benda yang bermanfaat, baca Quran. Sebab bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Di dalamnya turun Al-Quran. Bulan yang paling banyak mendengar bacaan Quran ni bulan Ramadan. Tadarus ada, tarawih ada,
Saya tadi daripada pagi tadi, semalam saya ceramah di Jengka, Felda Jengka malam tadi. Pagi tadi saya ceramah dekat PPZ di Ceras. 2:30 tadi saya ceramah di Masjid Tuanku Mizan Putrajaya. Sekarang saya dengan tuan-tuan. Jadi saya buka radio nak dengar berita. Tiba-tiba DJ tu sebelum berita dia duk cerita. Selena Gomez dikecam oleh peminatnya kerana bercinta dengan komposer muziknya. Yelah, kenapa nak bercinta dengan orang macam tu? Macam dia tu layak dapat lelaki yang lebih handsome kan? Kenapa peduli apa tak? Selena Gomez tu siapa? Yang hadut cerita dalam radio ni, apa faedah aku nak dengar cerita Gomez ni? Kesian tuan-tuan dengan juruhebah radio sekarang ni. Dia tak mendatangkan pahala pada kita. Kamu bercakap tak ada pahala, kami hak dengar pun tak ada pahala. Pergi cerita lagi bagus. Okey, hari ni kita belajar perkara yang membatalkan puasa. Lagi bagus. Ni pergi cerita artis nu beranak, artis ni menyanyi suara tak sedap. Lantak ke dia lah. Suara tak sedap pun kita kutuk. Jangankan Gunung Fuji lantak dia lah tuan-tuan. Itu pun inilah datangnya Ramadan. Stop. Ni pendengaran kita ni jadi pendengaran yang baik. Lagi imam baca ayat panjang, lagi kita suka. Sebab syaitan tak suka dengar Quran ni. Kita pun baca Quran, tak boleh baca, kita dengar imam baca Quran. Allah, seronok baca tuan-tuan. Imam bacalah dengan bacaan yang bagus. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Baca. Membaca ni tuan-tuan macam-macam jenis. Ada orang kata, ustaz, kita bulan Ramadan kena jaga lidah. Ya. Ni lidah ni. Yang paling banyak buat dosa ni dia mendatang ni. Mata kita boleh katuk, telinga boleh tak dengar, lidah nak cakap saja. Orang lumpuh pun bercakap tak. Ngumpat. Dia stroke, duduk di rumah. Stroke. Tak buat jahat, tapi lidah. Nasi. Celaka semua. Dia panggil isteri dia celaka tuan. Nasi lawa. Bodoh tina ni, bodoh. Tak padan dengan stroke. Isteri dia kata, sabarlah abang. Gas habis. Sabar kejap. Apa? Saat lagi aku ambil bantai, aku pekuk lagi kan. Nampak tak tuan-tuan bahaya lidah ni? Padahal lumpuh. Tikam nombor ekor pun tidak, apa pun tidak. Tapi mulut. Sebab tu datang puasa, gantikan dengan baca Quran. Ustaz. Ustaz. Ya. Puasa kan? Boleh minum air tak? Tak boleh. Ustaz suruh kita orang baca Quran. Kalau dah dahaga, air tak ada, suruh baca Quran, keringlah tekak, penatlah ustaz. Abang, baca Quran macam mana bang? Ada baca Quran nama dia Taranum. Taranum, ni sedap, bagus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Taranum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Taranum. Sekali baca tarik nafas, nak baca tarik nafas. Alhamdulillah. Itu Taranum. Saya dulu waktu mengajar Quran, macam-macam alasan orang perempuan tak nak baca Quran.
Dia nak dengar je, baca tak nak. Kak Leha baca uzur. Oh, uzur pula. Opah nak? Opah pun uzur. Astaghfirullahalazim. Opah pun uzur, tuan-tuan. Dia takut nak baca, dia suka dengar ya. Baca tak mau, dia kata payah. Saya bila tak mau baca, tuan-tuan, saya tulis Jawi. Tulis Rumi, bacaan Rumi dalam tulisan Jawi. Kita jangan makan riba. Tulis Jawi, baca bertajwid. Okey, Kak nak baca. Uzur tak ada alasan. Ni bukan ayat Quran. Kap ya ta, kita, ki mak abah. Ya mati sebelum dia baris bawah, mak asli. Berapa harakat? 2. Baca. Kita. Nampak. Itulah cara dia. Baca terus. Kita jangan makan riba. Bagus. Opah nak? Sudah tuan-tuan. Itulah saya mengajar orang baca tajwid. Walaupun dia tak ada ayat Quran, saya tulis Rumi supaya mereka boleh baca Quran. Itulah petua P. Ramlee buat lagu sedap. Dia ikut tajwid. Telah ku renung dalam kitab, makin ku renung berdetu-detab. Dia ikut qalqalah, dia ikut dengung. Dengung tuan-tuan. Dengung tu ada. Panjang tu ada. Jangan-janganlah adik angan-angan. Nun mati jumpa lam, tak boleh dengung. Jangan-jangan. Dan kena pendek. Kita sekarang ni bila mak asli pergi berlasah 6 harakat. Bulan madu 6 harakat tuan-tuan. Mana ada orang nak ingat dah lagu tu? Lagu P. Ramlee sampai sekarang orang minat. Oh, tuan-tuan oi, tulis dalam tulisan Jawi. Ada yang bila saya ajar taranum pun alasan yang sama. Uzur, tak boleh baca taranum. Aduh. Sekarang saya tulis dalam Jawi, baca taranum. Sini rongkok dan hil aku nak hisab. Kalau tak ada rukuk dan hil rukuk, surya pun jadilah. Bagi orang hak bodoh tu kan, ini boleh wakil daerah Bandar Tun Razak ni. Wakil kita ni. Wakil kau cakap tu bukan ayat Quran. Allah tuan-tuan oi. Bacaan Quran macam-macam. Ada yang taranum, bagus. Dia mencantikkan bacaan Quran. Imam kalau dia baca taranum, best. Bawa nahwan, bawa bayati. Oi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu lagu. Tapi kalau dia tak mahir, dia berasa ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Sudah tuan-tuan. Boleh. Baca taranum, bagus. Kalau tak nak taranum, engkau baca dengan tartil. Lagi bagus. Waratilil Qur'an tartila. Wabashiril ladina amanu wa amilu. Itu nama dia tartil. Kalau kau tak nak tartil, kau baca tadwir. Laju sikit. Laju sikit. Wabashiril ladina amanu wa amilu salihati an. Itu tadwir. Nak lagi cepat, habiskan, baca dengan hadar. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah. Yang tu tuan-tuan 15 hari 2 kali khatam. Tu nama dia hadar. Okey ustaz, saya 55 tak pandai ustaz. Puasa tak ada elio. Okey abang. Abang ni ada TikTok, ada Facebook semua. Abang baca tak? Abang baca tu macam mana? Ada tak tuan-tuan? Yang paling slow bacaan Quran nama dia tahqiq. Tahqiq ni paling slow. Wal
asr innal insana lafi khusr. Itu nama dia tahqiq. Yang ni jangan bawa dalam sembahyang. Imam bawa yang ni, dia bagi salam tinggal dia seorang, tapi imam nak semua tu. Dia baca panjang lambat lah nak habis. Wal asr asri in. Dia ulang balik tu pada lah bagi dia bagi salam. Assalamu tak ada orang, assalamu tak ada orang. Yang ni tuan-tuan, itu namanya orang baru belajar, nama dia tahqiq. Tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok, bila tuan-tuan baca, ada tak tuan-tuan bunyi? Bila tuan-tuan baca Facebook, ada bunyi tak? Tuan-tuan baca seorang lelaki ditahan, tak bunyi pun, dalam hati baca seorang lelaki ditahan disyaki terlibat dalam kes pembunuhan. Nampak? Boleh tak tuan-tuan baca Quran tak ada bunyi? Boleh? Tak letih apa? Duduk atas katil. Abang buat apa? Baca Quran. Boleh? Baca, tengok lah. Dah penat. Dah penat sangat baca macam tu. Habis 2 muka, habis 2 juzuk. Abang tak acil lah abang, saya baca ada suara, abang baca tak ada suara, abang laju lah. Buat macam mana aku suara tak ada, aku tengok saja. Tengok saja pun pahala. Dengar saja pun pahala. Tuan-tuan dengar saja pahala. Tapi ada orang yang tak boleh dengar Quran, tak boleh dengar orang baca Quran. Ini nak panggil apa ni tuan-tuan? Yang tak suka dengan Quran siapa? Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan Quran. Kita kurangkan main benda ni. Kurangkan. Allah Ta'ala nak bagi kita syurga. Sebulan ni penuh dengan kenikmatan. Allah nak ampunkan kita. Allah bukan pendendam tuan-tuan. Kalaulah Allah dendam macam kita, Allahu Akbar. Allah ni maha pengampun, mintalah ampun. Jadi ada beberapa benda yang saya nak ajak tuan-tuan buat. Pertama, bagi peringkat masjid kita, maksimumkan penggunaan televisyen yang besar-besar dalam masjid. Kita buat bacaan 1 hari lepas semayang 2 helai. Kalau lambat, sebelum semayang sehelai, selepas semayang sehelai. Sehari kita dapat 1 juzuk, duduk di tempat masing-masing, hanya baca Quran, imam baca dan betulkan. Dan imam boleh ajak makmum baca Quran dengan betul. Baik tuan-tuan, hari ni kita tak baca Quran, kita nak baca Al-Fatihah. Tuan-tuan ikut saya, kita akan baca lagu Nahwan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca. Satu masjid boleh baca. Hari ni kita baca Al-Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu masjid boleh baca. Bayangkan malam saat lagi suami jadi imam, dia baca Ghamidi. Akak rasa apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, suami aku sedaknya baca. Pilihan yang tepat. Ya Allah. Tak pernah jadi imam semayang malam, suami kita baca pula Ghamidi. Pilihan tepat ya. Habis 2 rakaat, kamu pula imam. Astaghfirullahalazim, Al-Kazim. Tak tepat lagi pilihan aku ni. Bayangkan tuan-tuan, dalam bulan Ramadan kita belajar 4 lagu tarawih, 4 lagu Fatihah. Nahwan kita buat, Bayati kita buat, Hijaz kita buat, Rosh kita buat. Kesan daripada tadarus beramai-ramai selepas sembahyang. 4 bacaan taranum kita boleh buat. Sedap tuan-tuan. Nombor 2, kita bangun pagi awal sikit, mandi apa semua untuk bersahur. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, wal mustaghfiri nabil ashar. Allah Ta'ala ampunkan pada waktu sahur. Pintu keampunan diberi kepada siapa yang minta ampun pada waktu sahur.
Bangun, mandi elok-elok, sembahyang, isteri jadi makmum, anak-anak makmum. Kalau tak ada kawan, kita seoranglah sembahyang. Habis sembahyang tuan-tuan, pukul 5 baru pergi ke dapur, nak masak ke, nak apa ke, silakan. Yang pertama, sembahyang dulu. Kalaulah tiap-tiap malam kita sembahyang pukul 4 pagi, habis pukul 5, agak-agak jumpa dak Lailatul Qadar. Jumpa. Kita tak boleh buat di masjid macam saya, macam kami di sekolah kami di Ipoh, kami buat di surau. Dah 18 tahun. 18 tahun dah, tiap-tiap malam tak pernah miss tuan-tuan setakat ni. Mudah-mudahan tahun ini kami dapat buat lagi. Agak-agak jumpa dah. Allahu Akbar. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat kat masjid, alhamdulillah. Macam mana nak buka sahur? Macam mana jaman sahur? InsyaAllah sponsor lah. Yang ketiga, saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita bersedekah. Kalau rasa nak murah rezeki, kalau rasa nak sihat tubuh badan, jawapan dia ialah sedekah. Dan tadi saya cakap kepada PPZ, saya buat iklan tadi untuk PPZ wilayah. Saya kata, jom berzakat di bulan Ramadan. Saya seronok dengan Ramadan sebab saya membayar zakat saya ialah pada bulan Ramadan. Saya bayar zakat saya ambil bulan Ramadan, satu Ramadan saya pergi berjabat zakat, saya bayar. Sebab saya nak pahala berganda-ganda, saya nak kebaikan dan manfaat daripada Ramadan. Tiga, saya nak ajak pada tuan-tuan, bersedekah ni bukan pada pagi raya. Yang paling bagus ialah bersedekah bulan Ramadan. Sedekah pagi raya pun dapat pahala, tapi lagi besar dalam bulan Ramadan. Kalau boleh kita tukar amalan, bagilah duit raya di bulan Ramadan. Sebab kita bagi duit raya pagi raya, pahala sama. Kita nak pahala luar biasa. Tuan-tuan, nanti bulan Ramadan, Jumaat yang terakhir ataupun 1 Ramadan, dia orang dah sembahyang tarawih, panggil budak-budak. Okey anak-anak, beratur ya, Haji Dolah nak bagi duit raya. Duit raya? Baru malam pertama kot bagi duit raya. Datang nanti tak ada datang. Nanti raya tak datang, tak dapat duit tau. Nak lagi tak duit? Nak. Malam besok datang. Jangan main. Siapa main tak dapat duit raya. Diam budak-budak tu. Dengan bapak dia pun diam. Bapak tuan ni. Kalaulah 30 malam 30 Tuan Haji bagi duit raya, penuh masjid kita dengan budak-budak, diam semua. Okey, malam ni giliran nak bersedekah duit raya Haji Ahmad. Haji Ahmad pula begini. Malam pertama 100 budak-budak, agak-agak malam ke-8 sampai ke bawah sembahyang tu, duit raya. Ini kena ubah. Kita bagi seronok kerana Ramadan ini seronok kerana budak-budak. Jangan simpan pagi raya. Ada yang tak nak bagi duit raya, tanya pula. Datang buat apa? Nak duit raya belah kata dia. Ada yang tulis beware of dog. La ilaha illallah. Lekat dekat tu gate. Beware of dog. Tak datang budak tu. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dia berlakon jadi orang cacat. Bila datang budak-budak nak beraya ni dalam 5-6 orang. Assalamualaikum, nak beraya. Dia keluar, dia buat cacat tu. Pakai keplekat baju singlet, tak lari budak-budak tu. Lari budak-budak hujung tu. Tadi pagi okey kan. Bila masa pula dia cacat tu dia. Kedekutnya tuan-tuan, ya Allah. Yang keempatnya tuan-tuan, jom kita kontrol diri kita, buangkan nafsu, kerana memang setan digantai, tapi kita yang tak merantai nafsu kita. Selamat menyambut Ramadan, selamat kita meraihkan Ramadan, berenang dalam Ramadan. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan nanti Allah hapuskan dosa-dosa kita. InsyaAllah tuan-tuan, yang mana belum lagi menyertai iftar di masjid kita, tuan-tuan bagi nama tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita dan bantu kita dengan sebab kita memberi jamuan berbuka puasa. Terima kasih pada Tuan Nazir,
Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.